Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan salam muhibah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda King Charles III, King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, berikutan dengan pengisytiharannya sebagai The King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Dalam titah perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengimbas kembali kenangan-kenangan manis bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda King Charles III semasa perjumpaan-perjumpaan yang lalu, khususnya perjumpaan di Rwanda pada bulan Jun lepas dan juga semasa lawatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke United Kingdom pada bulan Disember 2018. Bagi mengakhiri titah perutusan berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyampaikan salam muhibah dan ucapan tulus ikhlas kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda King Charles III dalam memulakan peranan barunya sebagai ketua negara dan seterusnya dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, keamanan dan kesejahteraan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda King Charles III, Her Majesty the Queen Consort serta seluruh ahli kerabat diraja dan rakyat United Kingdom. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, malam tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Piala FA Brunei 2022 antara pasukan DPMM FC dengan IKLS MB5 FC. Perlawanan bagi saingan peringkat kumpulan E berlangsung di Stadium Mini Jerodong Park. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik. Dalam perlawanan ini, DPMM FC berjersi merah menang 3-0 ke atas IKLS MB5 FC. Dengan keputusan ini, DPMM FC berada di kedudukan teratas kumpulan E dengan 9 mata manakala IKLS di kedudukan kedua dengan 6 mata sekaligus kedua-dua pasukan tempah slot pusingan 16. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes kini berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 167 kes sembuh dicatatkan kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 84.4%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 60.7%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.1%. Ke arah menggariskan kepentingan pertolongan kecemasan dan meningkatkan kesedaran bagaimana pertolongan kecemasan dapat menyelamatkan nyawa, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dengan sokongan Persatuan Bulan Sabit Merah mengadakan majlis bersempena Hari Pertolongan Kecemasan Sedunia.
Acara berlangsung di BIBD Connect Taman Mahkota Jubli Emas di Ibu Negara. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Raji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang Berhormat juga menyampaikan kantung pertolongan kecemasan kepada ahli pelatun korporat BIBD yang dihasratkan sebagai ejen bantu atau sokongan bagi Persatuan Bulan Sabit Merah dalam melakukan misi pertolongan kecemasan asas atau inisiatif. Menteri Kesihatan turut merasmikan pemasangan Automated External Defibrillator AED di BIBD Connect yang dapat diakses bagi penggunaan awam semasa kecemasan. Ia merupakan kali pertama acara seumpamanya diadakan sempena Hari Pertolongan Kecemasan Sedunia melalui aktiviti luar. Ia juga disertai beberapa pameran yang bertujuan menggalakkan lebih ramai orang awam untuk mempelajari pertolongan kecemasan dan menyedari pentingnya pengetahuan tersebut bagi menyediakan komuniti yang selamat dan sihat. Hari Pertolongan Kecemasan Sedunia disambut pada hari Sabtu kedua dalam bulan September setiap tahun. Kedutaan Republik Sosialis Vietnam di negara Brunei Darussalam menyerahkan sumbangan kira-kira 50 buah buku kepada Universiti Teknologi Brunei UTB dan melancarkan Vietnam Corner. Acara diadakan di Kompleks Perpustakaan Universiti berkenaan. Dalam ucap tama, Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB antara lain menyatakan melalui acara tersebut, ia dapat membantu mempromosikan kefahaman budaya antara kedua-dua buah negara dan meningkatkan lagi kerjasama dua hala. Registrar Office, Estate Office and Corporate Communication Office for their tireless. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Tran Van Qua, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke negara Brunei Darussalam berkata, hubungan dua hala terus kukuh dengan meningkatnya minat terhadap budaya dan masyarakat. Dalam pada itu, satu koleksi 11 tajuk buku dihimpunkan dan disumbangkan oleh Vietnam Intangible Cultural Heritage Centre kepada UTB yang dihasrat dapat memberikan manfaat kepada para pelajar yang berminat untuk mengetahui tentang negara berkenaan. Juga hadir Puan Yang Terutama Seng Devan Vongse, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Lao ke negara ini, dan Puan Yang Terutama Nahida Rahman Shumona, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh ke negara ini. Pusat Tingkatan 6 Sengkurung mengadakan Hari Terbuka Pengurusan Tanaman Padi yang Baik. Acara bertujuan bagi memudahkan para peladang padi mendapatkan maklumat perkhidmatan serta produk atau bahan input pertanian. Acara dikendalikan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Antara yang menyertai syarikat pengeluar semayan padi, syarikat yang menawarkan perkhidmatan jentera-jentera ladang, perkhidmatan pengeringan padi, perkhidmatan dron pertanian dan pembekal bahan-bahan input pertanian. Mudahkan juga para pengusaha untuk mendapatkan maklumat, jadinya macam the whole value chain nampaklah di sini. Industri padi di sinilah di Brunei dan akan dapat mencapai at least we able to connect pengusaha-pengusaha padi dengan semua syarikat-syarikat yang mengadakan di sini tu. Dua orang peserta negara Brunei Darussalam menyertai musabaqah antarabangsa Al-Malik Abdul Aziz bagi menghafaz, membaca dan mentafsir Al-Quran kali ke-42 di Makkah Al-Mukarramah. Musabaqah tersebut berlangsung selama 12 hari sehingga 21 September ini. Awang Muhammad Hishamuddin bin Haji Mahadini, mahasiswa tahun 4 Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, dan Awang Ahmad Hamizan bin Haji Laidin, penuntut Diploma Aliyah Qiraat tahun 1 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Awang Muhammad Hishamuddin akan menyertai musabaqah menghafaz Al-Quran bagi kategori 30 juzuk Al-Quran, manakala Awang Ahmad Hamizan akan menyertai kategori musabaqah menghafaz 15 juzuk Al-Quran.
Bidang perniagaan khususnya industri makanan sememangnya salah satu pilihan yang berpotensi menjadi kerjaya menjana pendapatan. Industri makanan juga tidak dinafikan antara pilihan ramai dalam meningkatkan status ekonomi mereka, khususnya dalam kalangan para belia. Hadi Fadil Kipli ada laporannya. Bagi Awang Abdul Faiz Hanafi bin Haji Awang Muhammad, penjualan burger menjadi pilihan sebagai kerjaya dalam menjana pendapatan. Berkecimpung atas sokongan keluarga, pengusaha Nif Burger ini turut menghadapi beberapa cabaran semasa penglibatan awal memulakan perniagaan. So dalam masa COVID-19 tu banyak harga naik. So untuk berjual pun payah. Kami cuba explain kepada orang, tapi orang pun fahamlah kami boleh naikkan harga. Tapi yang membuatnya masalah, kami dapat berjual burger tu untuk orang yang bayar cuma dengan cash. Pasal in term of COVID, lagi bagus untuk membayar bank in. Menurut Awang Abdul Faiz Hanafi lagi, keuntungan dalam berniaga telah memberinya motivasi serta semangat untuk terus aktif dan mengembang majukan bidang perniagaan beliau. So masa ni kami punya goals untuk insya-Allah kalau in the end of year boleh dapat membuka restoran di luar ataupun cawangan baru lagi untuk belia di luar sana yang baru akan mencuba membuat bisnes. Ialah jangan takut mencuba. Gagal sekali tu anang tak apa-apalah, anang biasa sudah. Macam pernah saya dengar daripada kata-kata Muhammad Ali, it's not about how you fail, it's about how you can get up. Semoga usaha beliau ini menjadi motivasi kepada belia lain dalam sama-sama meningkatkan ekonomi dan berkecimpung dalam bidang keusahawanan. Laporan Hadi Fadil Kipli untuk Berita RTB. Revolusi Industri 4.0 membawa bersama pelbagai cabaran baharu dan peluang terbaik yang menuntut masyarakat untuk sentiasa mempelajari ilmu pengetahuan baharu, melakukan inovasi serta merubah pemikiran yang sedia ada kepada pemikiran holistik, kreatif, inovatif dan mampan. Ini tidak terkecuali bagi penghulu mukim dan ketua kampung dalam mendukung dasar-dasar serta usaha kerajaan membangun negara di samping memeduli hal ehwal kebajikan dan kesejahteraan masyarakat setempat yang ditadbir. Pelantikan penghulu mukim dan ketua kampung adalah satu amanah serta kepercayaan yang telah diberikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sebagai tulang belakang kepada penghulu dan ketua kampung, Majlis Perundingan Mukim dan Kampung juga memainkan peranan dalam sama-sama merancang serta mengendalikan kegiatan dalam mencapai perpaduan dan keharmonian mukim dan kampung. Perambah saya akan berkhidmat dan sentiasa berusaha untuk membantu masyarakat kampung. Walau bagaimanapun, semua rancangan dan inisiatif hanya akan tercapai dengan adanya sokongan dan kerjasama daripada masyarakat kampung dan mukim. Segala cadangan dan juga apa jua teguran dan juga nasihat yang akan diberikan kepada perambah saya, insyaAllah akan saya terima dengan hati yang terbuka lah, dan akan mengambil kira dalam menyediakan rancangan-rancangan dan juga dari masa ke semasa bagi kemajuan dan kemudahan kampung kita ni juga. Projek pendidikan alam sekitar anjuran Green Brunei dengan kerjasama Mitsubishi Corporation dan syarikat minyak Brunei Shell diteruskan lagi dengan penanaman 250 pokok. Acara berlangsung di Hutan Simpan Berakas. Lebih 100 pelajar dari beberapa institusi pendidikan, kerajaan dan swasta menyertai aktiviti penanaman pokok. Dalam projek ini, Jabatan Perhutanan juga membantu dengan menyediakan tempat atau kawasan penanaman dan tunjuk cara penanaman pokok kepada para pelajar. Selain daripada itu, projek ini juga lah macam bagi meningkatkan kefahaman para belia, terutama sekali pelajar tentang kepentingan penjagaan alam sekitar dan juga tentang perubahan iklim. Bagi Green Brunei sendiri, kami cuma menyokong sasaran pihak kerajaan. Cara kami itu ialah dengan membantu pihak agensi kerajaan dan juga syarikat swasta bagi mencapai sasaran masing-masing.
Negara Brunei Darussalam malam tadi menyaksikan aktiviti cerapan langit bulan penuh dan planet Saturn dan Jupiter. Aktiviti cerapan diadakan di kawasan Taman Mahkota Jubli Emas Bandar Seri Begawan. Menurut laporan Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan, waktu bulan penuh dan planet-planet bermula pukul 6.30 petang hingga 4 pagi. Tujuan kami ini untuk sahaja untuk mengajak orang awam, orang ramai untuk sama-sama menyaksikan cerapan bulan penuh serta dengan planetnya Saturn dan Jupiter. Di mana planet ini orang ramai suka sebab ia lain daripada planet-planet lain. Jabatan berkenaan juga menyediakan beberapa peralatan seperti teleskop bagi memudahkan orang ramai mencerap langit. Aktiviti cerapan langit itu merupakan salah satu aktiviti sempena cuti penggal persekolahan. Sukan. Kontingen negara Brunei Darussalam terus giat membuat persiapan menjelang berlangsung Tamasya Sukan Malaysia 2022 SUKMA ke-20 yang akan bermula pada 16 September hingga 24 September di Kuala Lumpur. Semasa acara tersebut, seramai 26 atlet negara akan menyertai 5 acara sukan iaitu karate, pencak silat, renang, petong dan wushu. Sementara itu, dalam acara sukan wushu, atlet negara akan menyertai acara ganshu, daoshu dan changkuan yang akan bermula pada 14 September hingga 16 September ini. Manakala harapan pada Tamasya Sukan kali ini akan membuahkan hasil sekurang-kurangnya membawa pulang pingat emas. Mungkin right now I'm not nervous because I've been through this like SEA Games and I already learned like from my mistakes, so inshallah I can just do the best. Training Atu every day and also consistent in all his routine and stuff. He's quite hardworking lah, yang Atu ya dapat Atu lompatan semua Atunya sukses, and then hopefully this time yang SUKMA first time for him to go competition in SUKMA Atu, he try to perform his best. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, Berita Pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.